Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Sharifah selaku guru yang telah mengajar pendidikan Islam bagi kod GPIM 1022. Saya Siti Khurnisa binti Muhammad Syarul dan Nur Salihah binti Kamal dari unit Bahasa Melayu 2 akan membentangkan dan mengupaskan mengenai pergaulan bebas. Seperti kita semua maklum, akhlak merangkumi skop yang luas, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Untuk memilih tajuk ini, kami lebih tertarik untuk memilih isu pergaulan bebas. Tujuan kami memilih tajuk ini adalah kerana pergaulan bebas ini menyebabkan akhlak manusia pada masa kini semakin lama semakin rosak. Contoh yang dapat kami berikan adalah pergaulan bebas antara para remaja lelaki dan perempuan masa kini sehingga terlupa bahawa mereka dilahirkan ke dunia adalah sebagai seorang Muslim yang sejati. Kes-kes maksiat seperti pembuangan bayi, menyukai sesama jantina, berzina dan lain-lain telah menjadi salah satu budaya dalam negara kita iaitu Malaysia. Oleh yang demikian, kami telah mengambil inisiatif untuk membuat tugasan yang berkaitan dengan pergaulan bebas agar menjadi panduan dan tauladan kepada kami sendiri dan juga rakan-rakan yang lain dalam usaha untuk menjadi seorang siswa dan siswi guru yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kumpulan kami mengupas lebih lanjut berkenaan tajuk pergaulan bebas ini, eloklah terlebih dahulu saya memberikan pengertian pergaulan bebas. Baiklah, pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ikhtilat yang berasal daripada kalimah khalata yakhlitu khaltan yang berarti bercampur. Manakala bebas bermaksud terlepas dari kewajipan, aturan, tuntutan, nilai agama dan juga nilai kesusilaan. Namun begitu, pergaulan bebas membawa maksud kepada satu bentuk perilaku menyimpang, di mana bebas yang dimaksudkan di sini ialah melebihi batas yang ditetapkan oleh agama Islam. Allah menciptakan dua kaum yang berbeza jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Allah juga telah menciptakan syariat untuk mereka yang terdapat sesetengah hukum atau peraturan yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Pada asalnya, pergaulan dalam Islam adalah sesuatu yang harus, tetapi bagi hanya untuk menuntut ilmu, menyampaikan dakwah dan tarbiyah, jihad atau apa-apa perkara yang memerlukan lelaki dan perempuan untuk bergaul. Oleh sebab itu, wujudnya liqa' bagi kita untuk memenuhi adab-adab Islam seperti mana yang digariskan oleh syarak. Baiklah, liqa' di sini membawa maksud pertemuan atau musyarakah penyertaan di antara lelaki dan wanita. Ia sepatutnya berbunyi batas pertemuan atau penyertaan antara lelaki dan wanita. Seperti yang saya beritahu tadi, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan adab yang perlu kita amalkan ketika terdapat sebarang aktiviti yang memerlukan percampuran antara lelaki dan wanita. Baiklah, pertama, kita haruslah menjaga pandangan. Selain itu, kita perlulah memakai pakaian yang menutup aurat. Dalam adab bercakap, sebagai seorang wanita, kita disuruh untuk menjauhi nada yang menggoda apabila berkomunikasi dengan lelaki. Selain itu, kita perlulah berjalan dengan tertib dan sopan. Sebagai seorang perempuan, janganlah kita melakukan gerakan-gerakan yang seksi, manja dan gairah terutamanya di hadapan lelaki. Selain itu, jauhi daripada menggunakan sebarang unsur yang menggoda seperti make up dan wangi-wangian yang bermotifkan dan berniat untuk menggoda dan tidak memakainya secara berlebihan. Selain itu, jauhi bersunyi-sunyian tanpa ada muhrim.
Baiklah, seterusnya, seperti yang kita tahu, jika terdapat sebarang masalah, pasti ada punca mengapa masalah tersebut berlaku. Oleh itu, saya akan menerangkan faktor-faktor mengapa berlakunya pergaulan bebas ini. Baiklah, sebab utama mengapa berlakunya pergaulan bebas ini adalah kerana pelaku itu sendiri. Pelaku tersebut mempunyai keinginan yang ingin mencuba perkara baharu dan tidak dapat mengawal nafsu sehingga dia telah membuat perkara yang tidak sepatutnya dibuat. Contohnya, seks bebas, tanpa memikirkan kesan buruk yang akan diterimanya pada masa akan datang. Selain itu, institusi keluarga. Institusi keluarga merupakan sebuah institusi yang berperanan untuk mengembang dan membangunkan keturunan. Dalam hal ini, ibu bapa berperanan untuk menjaga dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang lebih baik. Namun, seperti apa yang kita dapat lihat pada hari ini, ibu bapa lebih sibuk dengan kerja masing-masing dan mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak dan membuatkan anak-anak juga terasa terabai dan kurang kasih sayang. Hal ini menyebabkan anak-anak mencari sesuatu yang dapat menggantikan ibu bapa dan terjebak dengan pergaulan bebas ini. Seterusnya adalah rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, murid-murid ini cenderung untuk mencari kawan yang sama seperti mereka. Tetapi jika mereka tersilap pilih kawan, ia akan menjerumuskan mereka ke arah yang negatif, seperti pergaulan bebas. Oleh itu, sebagai seorang murid atau pelajar, kita perlulah mencari kawan yang betul dan tidak mudah terikut-ikut dengan rakan tersebut. Selain itu, pergaulan bebas ini juga semakin berleluasa kerana masyarakat hari ini yang kononnya tidak mahu menjaga tepi kain orang. Hal ini telah menyebabkan salah laku dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Golongan remaja kini semakin giat melakukan pergaulan bebas kerana masyarakat yang tidak menegur walaupun melihat perkara tersebut di hadapan mata mereka. Oleh itu, remaja-remaja ini meneruskan apa yang mereka lakukan walaupun perkara tersebut sebenarnya salah. Seterusnya, media massa. Media massa hari ini memberikan ruang yang terlalu luas kepada unsur-unsur maksiat dengan mencetuskan dorongan dan contoh negatif yang boleh meruntuhkan peribadi masyarakat. Sebagai contoh, media massa pada masa kini lebih memaparkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang boleh mendorong kepada perlakuan pergaulan bebas. Contohnya drama-drama atau video yang menggambarkan pergaulan yang tiada batas antara lelaki dan wanita. Terdapat beberapa kesan berlakunya pergaulan bebas, antaranya berlakunya zina dan lahirnya anak luar nikah, keruntuhan akhlak, menjejaskan imej negara, menjejaskan masa depan, dan penyebaran penyakit yang membawa maut. Saya akan menerangkan kesan berlaku pergaulan bebas ini dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Pertama sekali, kesan berlakunya pergaulan bebas ialah berlakunya zina dan lahirnya anak luar nikah. Hal ini kerana nafsu yang terdapat dalam diri lelaki dan wanita tidak dapat dibendung apabila batasan pergaulan mereka tidak dijaga. Kita semua sedia maklum apabila seorang lelaki dan seorang perempuan berdua-duaan
maka pasti akan lahirnya orang yang ketiga, yaitu syaitan. Syaitan akan menjadi penghasut utama kepada mereka yang berduaan untuk melakukan zina. Seperti kita sedia maklum, zina merupakan dosa yang sangat besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tidak bertaubat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menguji penzina dengan menghidupkan benih lelaki dalam rahim perempuan itu, maka akan mengandunglah penzina perempuan itu. Dan apabila ujian yang amat berat ini tidak dapat ditanggung oleh pasangan tersebut, maka akan terjadilah pembuangan bayi seperti yang selalu tersiar di dalam dada-dada akbar. Yang selalu kita dengar, negara kita selalu berlakunya kes pembuangan bayi terutamanya di sekitar masjid, di dalam tandas dan sebagainya. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan daripada pergaulan bebas tanpa mengenal batas akan mencetuskan akibat yang besar kepada individu itu sendiri, keluarga dan negara kerana lahirnya status seorang anak luar nikah. Yang seterusnya, keruntuhan akhlak. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaku yang melakukan pergaulan bebas akan mengingkari ajaran agama, mereka mengamalkan budaya hedonisme, iaitu budaya mementingkan keseronokan semata-mata sehingga tidak peduli akan ajaran agama serta mereka tidak takut dosa mereka. Yang ketiga, menjejaskan masa depan bangsa. Masyarakat sukar menerima remaja yang pernah melakukan kesilapan walaupun mereka telah insaf dan hal ini menyebabkan mereka sukar mendapat pekerjaan, lebih teruk lagi akan disisihkan atau dibuang keluarga kerana sukar menerima perbuatan mereka itu. Mengapa keluarga sanggup membuang mereka? Kerana perbuatan pergaulan bebas ini telah menjatuhkan maruah air muka sebuah keluarga. Yang seterusnya akan menjejaskan imej negara. Mengapa akan menjejaskan imej negara? Negara lain akan memandang rendah terhadap kerajaan kita kerana tidak berupaya mengenali masalah sosial. Negara kita akan dianggap negara yang lemah kerana tidak mampu menangani masalah sosial sekaligus membuatkan orang lain memandang serong kepada pemimpin negara kita. Yang lebih kritikal lagi kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang majoritinya terdiri daripada umat Islam. Maka, sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa mengelakkan diri daripada berlakunya pergaulan bebas. Dan yang terakhir, penyebaran penyakit yang membawa maut. Hal ini kerana pergaulan bebas akan menyebabkan kita terjerumus dalam melakukan perlakuan sumbang seperti seks bebas. Terdapat berbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan intim yang dilakukan secara bebas dengan pasangan yang tidak sah. Contohnya, penyakit AIDS. Penawar bagi penyakit ini masih belum ditemui sehingga ke hari ini dan ia sangat mudah merebak. Dari sini dapat disimpulkan bahawa kelima-lima isi ini, sebagai seorang umat Islam, kita hendaklah mengelakkan diri daripada berlakunya pergaulan bebas kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan akan akibat yang sangat buruk sekiranya berlakunya pergaulan ini. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya pada hari ini dengan menerangkan cara mengelakkan pergaulan bebas. Cara untuk menangani masalah pergaulan bebas ialah sentiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model yang patut kita contohi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واذكروا الله كثيرا. Bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Hal ini dapat membuktikan bahawa segala tingkah laku, percakapan, perbuatan dan sikap baginda mencerminkan kepribadian Islam yang dituntut dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah maklum
Rasulullah SAW merupakan model yang paling sempurna dicontohi, tidak kiralah dari segi akhlaknya, ibadahnya, dan sebagainya. Kenabian itu suatu tugas taklifiyah, yakni kerahan, dan bukannya tugas iktisabiyah, yakni usahaan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mengetahui di mana semestinya dia meletakkan tanggungjawab perutusan itu. Oleh disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi qudwah salihah dan tauladan yang baik bagi kaum muslimin di sepanjang pergolakan sejarah, dan juga sebagai cahaya menerangi dan bulan penyuluh dan pembimbing kepada seluruh bangsa manusia pada setiap zaman dan tempat. Seterusnya, peranan ibu bapa dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Sebuah hadis menyatakan bahawa maka tidak ada yang lebih baik daripada merosakkan daripada kelekaan serta kelalaian ayah-ayah mereka dari tanggungjawab mendidik dan menjaga keluarga mereka. Jelas terbukti bahawa ayah merupakan seorang insan yang perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk mengelakkan si anak daripada melakukan pergaulan bebas. Hal ini kerana apabila ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang mantap, yang baik, dengan mempamerkan akhlak yang mulia, pasti si anak akan meniru pelaksanaannya dan mempamerkan akhlak yang dicontohi daripada ibu bapanya kepada orang lain pula, sama ada dia sedar atau tidak disedari. Secara tidak langsung juga, tabiat dan perasaannya, gambaran kata-kata bicara dan perilaku ibu bapa itu secara rohaninya dan maknawinya sama ada si anak itu tahu atau tidak tahu. Kita pastinya pernah mendengar pepatah yang mengatakan jika ingin melentur bulu biarlah pada waktu rebungnya. Perkara ini sama dengan peran ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka sedari awal agar akhlak mereka terpelihara dari segala unsur negatif. Seperti yang tercatat di dalam buku pendidikan awal anak-anak dalam Islam, karya Abdullah Nasih Ulwan mengatakan contoh teladan dalam membentuk anak adalah di antara cara-cara berkesan yang banyak manfaatnya, melengkapkan si anak itu dari segi akhlaknya serta membentuk dari segi rohani dan sosialnya. Oleh itu, jelas terbukti bahawa ibu bapa merupakan peranan yang sangat penting untuk mengelakkan si anak daripada terjebak dengan pergaulan bebas. Yang ketiga, solat adalah pendinding diri seorang Muslim. Dalam surah Al-Ankabut, ayat ke-45 Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini dapat membuktikan bahawa seorang dapat menanamkan dalam hati kesedaran adanya pengawasan ilahi, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara aturannya, menjaga disiplin waktu, takut atau gentar akan ancaman dan seksaan Allah Subhanahu Wa Taala serta sanggup mengatasi sifat-sifat kemalasan dalam memperturutkan hawa nafsu dan sifat-sifat kelemahan manusia yang lainnya. Oleh itu, dengan solat kita dapat mencegah diri kita daripada melakukan pergaulan bebas kerana sifat akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan lisan. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Dan demikian itu selemah-lemah iman. Baiklah, apa yang saya faham, apa yang saya dapat daripada hadis ini ialah sebagai seorang Muslim, kita ingin mengelak daripada terjerumus dalam masalah pergaulan bebas ialah sekiranya kita melihat orang sekeliling kita sedang melakukan pergaulan bebas, kita hendaklah menggunakan tangan, yakni dengan menggunakan kuasa yang kita ada pada masa itu dengan bagi mengelakkan orang tersebut melakukan pergaulan bebas. Sekiranya cara itu tidak mampu, tidak berkesan, kita gunakan lisan, yakni kita menasihati orang tersebut. Dan sekiranya tidak mampu lagi, sebagai seorang Muslim yang ingin mengelakkan diri dan tidak ingin
terjebak dalam masalah pergaulan bebas ini ialah membenci akan perbuatan pergaulan bebas itu. Maka itulah merupakan selemah-lemah iman. Oleh itu, kita dapat membendung gejala maksiat daripada berleluasa. Pada masa yang sama juga, kita dapat mendidik jiwa untuk terus mengamalkan amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama. Baiklah, yang terakhir ialah memilih teman yang boleh diikuti dari segi akhlaknya. Hadis Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari bermaksud, diumpamakan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah seperti berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan anda sama ada anda membelinya atau mendapat bau harumnya. Tukang besi pula boleh menyebabkan rumah anda atau baju anda terbakar atau mendapat bau busuk. Daripada hadis ini dapat disimpulkan bahawa sekiranya kita berkawan dengan orang yang baik, maka baiklah budi pekerti kita. Namun, apabila kita berkawan dengan orang yang jahat, maka pastinya kita akan terjerumus akan sikap yang tidak diingini itu. Oleh itu, sukacita saya mengharapkan bahawa apabila kita memilih teman, pastikanlah teman yang kita pilih itu dapat membimbing kita ke arah yang lebih baik dan sentiasa mengingatkan kita tentang kebaikan dan keburukan apabila melakukan sesuatu perkara. Teman yang baik adalah teman yang mengajak kita ke arah amal ma'ruf dan mencegah kita dari melakukan nahi mungkar. Kesimpulannya, pergaulan bebas dalam kalangan remaja kini banyak memberikan keburukan berbanding kebaikan. Sebenarnya, perkara ini boleh diatasi jika terdapat usaha yang komprehensif dan proaktif bagi membanteras pergaulan bebas ini. Jika ada penggemblengan tenaga dalam kalangan ahli masyarakat. Oleh hal yang demikian, semua pihak terutamanya ibu bapa, sekolah malahan kerajaan sendiri perlulah mengambil inisiatif yang bersesuaian bagi mengatasi masalah ini. Hal ini demikian adalah untuk mengelakkan perkara mungkar daripada terus berleluasa sehingga boleh menjatuhkan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang terkemuka di dunia. Ayo Mela, turun. Kita sudah sampai di taman. Kita duduk sambil ngobrol. Mela, kamu ingat gak di mana taman pertama kali kita kenal? Kita kenal di Facebook. Kenapa? Itu lihat foto di Facebook. Itu langsung dari kita. Sama dong. Aku juga langsung merasa kok kenal sih untukku. Ayo Mela, kita pindah. Mau kemana? Ke tempat yang asik. Yuk.
Ya, tetap dong. Antarkan aku pulang. Antarkan aku pulang. Oke.